Matahari Tak Bercahaya. Aku rasa terpanggil nak menulis dekat sini lepas aku tengok cerita Matahari Tak Bercahaya yang disiarkan di TV3. Cerita tu pasal Mastura yang dijangkiti HIV akibat kecuaian hospital memindahkan darah pesakit HIV ke badan dia. Saya teringat arwah Kak Ayu, bukan nama sebenar, yang juga dijangkiti virus yang sama akibat kecuaian pihak hospital juga. Masa tu, tahun 90-an. Zaman tak ada benda viral-viral ni. Apa pun yang hospital buat, kita sebagai orang awam kena terima je. Tambah-tambah lagi, kita ni orang kampung yang kurang pelajaran dan pengetahuan. Nak buat aduan kat mana pun tak tahu. Nak cakap pasal Kak Ayu ni, orangnya sangat baik. Dia anak tunggal, kerja operator kilang je. Dia tinggal dengan mak dia, bapak dia dah lama meninggal rasanya. Zaman dulu, kalau kerja kilang, akan ada van yang datang ambil dekat jalan besar. So, setiap kali Kak Ayu nak tunggu van, dia akan lintas dekat rumah saya buat kami budak-budak bermain. Asal nampak kami je, dia mesti akan ajak semua pergi kedai runcit acuan, belikan kami aiskrim lah, coklat lah. Dia akan suruh kami ambil je apa kami nak. Semua dia bayar. Dia memang suka sedekah. Sukakan budak-budak. Orangnya lemah lembut, rajin, tolong orang dan semua orang selesa dengan dia. Satu hari tu, mak dia datang rumah saya. Rupanya nak jemput kenduri kahwin Kak Ayu. Berseronoklah kami, usik-usik Kak Ayu setiap kali terserempak dengan dia. Kak Ayu hanya senyum-senyum malu je masa tu. Zaman dulu, bila ada majlis, satu kampung akan gotong royong menjayakan majlis tu. Masak ramai-ramai, termasuklah kenduri Kak Ayu. Kenduri dia sangat meriah ya masa tu. Sampai ke malam ada makan-makan. Sampai macam tu sekalilah orang kampung meraihkan hari bahagia dia. Saya masih ingat lagi, petang lepas bersanding tu, Kak Ayu dan suami dia ulurkan duit seorang RM1 kat kami. Bersukaria lah kami. Zaman dulu RM1 tu dah besar lah tu. Seronok tu Kek Acuan tengok kami kenduri besar dekat kedai runcit dia. Tapi itulah, orang cakap langit tak selalunya cerah. Kalau lahir sebagai manusia, tak akan berhenti ujian selagi belum mati. Masih segar lagi dalam ingatan saya malam tu dalam pukul 9. Kecoh tiba-tiba dalam kampung, katanya suami Kak Ayu meninggal dunia dalam kemalangan. Kemalangan tu sangat ngeri. Motor dia menghentam belakang trailer dan besi dalam trailer tu tembus ke mata arwah suami dia. Dan suaminya meninggal on the spot. Tapi yang lagi sedihnya, masa tu Kak Ayu baru je lagi kahwin. Tak salah saya masa tu dalam 3 ke 4 bulan macam tu lah. Orang kata inai pun masih merah. Tapi dah hilang suami. Tak tahulah macam mana perasaan dia masa tu. Satu kampung berduka dengan berita tu. Dekat berminggu-minggu juga orang bercakap pasal tu. Saya terkenang sekarang pun rasa sedih sangat. Tapi sejak suami dia meninggal, kami tak jumpa Kak Ayu dah. Tak ingat ke mana dia pergi. Mungkin ke rumah mak mentua dia ke, tak tahulah. Tapi adalah dapat tahu yang katanya dia mengandung. Itu pun tahu lepas suami dia meninggal. Sedih betul rasa. Tapi lepas tu kami ada jumpa dia dalam kampung walaupun sangat jarang. Tapi dia macam dah tak kerja dah sebab tak nampak dah dia tunggu van dekat jalan besar. Dia pun dah bersalin dah masa tu dapat anak perempuan. Masa dia berpantang tu, adalah saya dengan mak pergi tengok baby dia. Dia layan kami macam biasa je. Cuma dah tak beramah macam dulu. Hari berganti hari, orang pun dah lupa dah cerita pasal Kak Ayu. Sebab lepas habis pantang, dia pun dah pindah ke mana tak tahulah. Cuma mak dia masih ada kat sini. Tapi saya langsung tak pernah jumpa dah Kak Ayu. Dekat kampung walaupun pada hari raya, tak pernah jumpa dah. Lama lepas tu, kami terima kabar katanya Kak Ayu meninggal. Masa tu umur dia 28 tahun. Masa tu, kami tak tahu dia sakit apa. Yang kami dengar dia meninggal lepas solat Zuhur atas jadah. Jenazah dia dibawa balik nak ke bumi dekat sini. Dan masa tu baru saya tahu sebelum ni dia duduk dekat Perak, dekat kampung arwah suami dia. Masa jenazah dia sampai, semua pihak hospital dah uruskan. Kecuali solat jenazah je dibuat dekat masjid di sini. Dan lepas tu terus dikebumikan. Orang kampung tak dapat buat apa-apa urusan lain. Masa tu saya tak ingatlah saya kat mana sebab saya tak ada ketika itu. Tapi yang saya tahu, saya dah form 3 dah masa tu. Cuma mak saya adalah pergi tengok jenazah dia. Mak kata jenazah dia dibungkus dengan plastik. Siapa pun tak boleh tengok muka dia. Dan lepas tu tersebar dalam kampung katanya dia dijangkiti tak ingatlah AIDS ataupun HIV. Tapi mak dia masa tu ada juga cerita dekat nenek saya. Katanya dia pergi buat rawatan apa entah dekat hospital kerajaan kat Perak. Dan lepas tu asyik sakit je. Demam, batuk, tak kebah-kebah dan makin kurus dan pucat. Bila pergi cek balik baru tahu rupanya ada kesilapan yang hospital buat sampai dia terkena jangkitan tu. Itu kata mak dia lah. Tapi mujuk orang kampung kami tak macam orang kampung dalam cerita Mastura tu. Orang kampung saya sangat memahami. Lagipun arwah Kak Ayu memang kami kenal sangat baik orangnya.
Semua orang doa yang baik-baik je untuk dia. Tapi mak dia kata dia selalu ulang satu benda je sejak dia sakit tu, yang sampai sekarang saya ingat. Katanya apa yang kita ada semua Allah punya. Diri kita pun Allah punya. Jadi terpulanglah apa yang Allah nak bagi dekat kita dan apa yang Allah nak ambil dari kita. Kita tak mampu halang. Kena terima juga walaupun suka ataupun tidak. Rasa sedih pula. Dan sebab bila teringatkan arwah Kak Ayu, orang yang baik tak henti-henti ujian Allah bagi. Anak dia pun tak tahulah apa cerita. Mesti dah besar panjang kan. Dia meninggal pun dah dekat 25 tahun dah kalau tak salah saya. Al-Fatihah untuk Kak Ayu. Semoga arwah tenang di sana. Dan akhir kata, teringat satu dialog dalam cerita Matahari Tak Bercahaya tu. Kita ni orang miskin. Orang miskin tak banyak pilihan. Apa yang datang, itulah yang kita terima. Ayat ni tak ada kaitan dengan sesiapa. Sekadar setuju dengan keadaan sekarang bahawa orang miskin memang tak banyak pilihan. Perkongsian dari Mawar bukan nama sebenar.